Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alwiza binti Sudirman dari program Diploma Pengurusan Muamalat. Di sini kami ingin membincangkan tentang dasar ekonomi baru. Bak kata pepatah, mencari delima di perkantoran, di hujung jalan baru bersua. Pemantun kelima tibalah giliran, berkenan pasukan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Batul Berhadap daripada Pengurusan Pengajian Muamalat. Assalamualaikum, nama saya Nur Farah Hanum binti Nasaruddin daripada program Diploma Pengurusan Zakat dan Wakaf. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz Hakim bin Samsul dari kelas DPZW. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Muzani Razfi bin Musinin dari kelas Pengurusan Muamalat. Pertama sekali ialah pengenalan. Dasar ekonomi baru diperkenalkan pada tahun 1970 selepas peristiwa 13 Mei 1969 dan dilaksanakan antara tempoh 1971 sehingga 1990. Dasar ekonomi baru ialah rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara dan dilancarkan oleh kerajaan melalui rangka rancangan jangka panjang. Yang kedua ialah kepentingan dasar ekonomi baru. Kepentingan dasar ekonomi baru ialah kerajaan memajukan luar bandar seperti Kampung Jerantut di Pahang dengan aktiviti penanaman kelapa sawit. Seterusnya, kerajaan memberi peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor kepada rakyat untuk menaikkan taraf hidup rakyat Malaysia. Selepas itu, kerajaan dapat memodenkan kehidupan di luar bandar dengan membina pelbagai infrastruktur. Akhir sekali, kerajaan dapat menaikkan nilai mata wang negara sebagai sumber pendapatan negara. Saya ingin mengajukan soalan kepada saudara Muzani pula. Apakah faktor yang mempengaruhi dasar ekonomi baru? Faktor dasar ekonomi baru mempunyai 4. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi ialah Malaysia merupakan negara yang menamalkan pasaran bebas dengan menjalinkan hubungan dengan negara-negara lain untuk memajukan dan meningkatkan ekonomi negara. Sejak zaman penjajahan lagi, negara Malaysia merupakan salah satu negara yang mahir dalam bidang ekonomi. Contohnya, negara Malaysia merupakan peneluar biji timah dan hasil getah di dunia. Faktor yang kedua iaitu faktor politik. Malaysia merupakan negara yang menamalkan sistem demokrasi berparlimen yang bermaksud negara berhak untuk menentukan hala tuju negara di masa hadapan. Malaysia juga mementingkan kedaulatan negara. Sebagai contoh, negara Malaysia amat perhatian dan ingin memenuhi keperluan rakyat sambil bercita-cita untuk menjadi salah satu negara yang stabil dari segi ekonomi, kepimpinan dan sebagainya. Faktor yang ketiga iaitu faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan di Malaysia iaitu bencana alam seperti banjir. Banjir yang sering berlaku di pantai timur pada hujung tahun menyebabkan rakyat kehilangan harta benda dan mengalami kerugian yang besar. Inflasi boleh dikatakan salah satu faktor kemiskinan di Malaysia. Hal ini kerana kenaikan harga barang tanpa berhenti walaupun pendapatan rakyat yang rendah menyebabkan ketidakseimbangan yang berlaku di dalam negara, menyebabkan negara tersebut jatuh dari segi ekonomi kerana tidak mempunyai pendapatan yang diberikan oleh rakyat. Faktor yang terakhir iaitu faktor kemodenan. Faktor kemodenan boleh dikaitkan dengan rakyat yang ingin mengikut trend kemodenan ataupun trend yang moden supaya mereka tidak dipanggil ketinggalan zaman. Apabila mereka ingin mengikut trend kemodenan, mereka memerlukan ataupun mereka hendaklah menamalkan gaya hidup yang memerlukan kos pembelajaran yang tinggi. Hal ini kerana mereka tidak akan berjimat cermat demi untuk merasai ataupun mendapat kehidupan yang sentiasa mengikut trend kemodenan. Saya ingin mengajukan soalan kepada saudari Ain. Apakah objektif utama dasar ekonomi baru? Objektif utama dasar ekonomi baru iaitu mewujudkan perpaduan negara dan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan dan pertempatan. Malah mengusahakan satu pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada
kepada saudara Hafiz pula. Apakah prinsip dasar ekonomi baru? Salah satu prinsip dasar ekonomi baru ialah mengurangkan dan membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan, mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menggugul. Maksud menggugul ialah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Selain itu, menambah peluang pekerjaan tanpa mengira kaum, kerana segelintir masyarakat masih lagi melakukan diskriminasi terhadap kaum lain. Maksud diskriminasi adalah layanan yang lain seperti tidak adil terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya. Akhir sekali, mempercepatkan proses penyusulan semula ekonomi untuk menyeimbangkan balik taraf ekonomi yang sudah menurun disebabkan oleh COVID-19. Selepas itu, saya ingin mengajukan soalan kepada saudari Farah pula. Apakah dasar-dasar ekonomi negara? Dasar-dasar ekonomi negara. Yang pertama, Wawasan 2020. Wawasan 2020 ialah sebuah wawasan kerajaan Tun Dr. Mahathir Mohamad ke Perdana Menteri Malaysia yang keempat ketika merangka rancangan Malaysia yang keenam pada 28 Februari 1991 yang bertujuan untuk meningkatkan Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Yang dimaksudkan sepenuhnya bukan sahaja pada bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang-bidang politik, sosial, kerohanian, psikologi serta perpaduan nasional dan sosial. Kesemua ini juga melibatkan persoalan keadilan sosial, kestabilan politik, sistem kerajaan, mutu hidup, nilai sosial dan kerohanian, maruah bangsa dan juga keyakinan. Rangka rancangan jangka panjang dan rancangan Malaysia yang keenam pada 1991 sehingga 1995. Ia dibentangkan di Parlimen pada 10 Julai 1991. Merupakan fasa pertama pelaksanaan rangka rancangan jangka panjang kedua RRJP 2 yang merangkumi dasar pembangunan negara. Cabaran RMK 6 adalah untuk mengekalkan proses pertumbuhan yang dinikmati oleh negara selepas kemerosotan ekonomi. Dasar industrial negara. Dasar-dasar merupakan satu rangkaian keputusan yang diambil oleh kerajaan berhubung sesuatu isu. Tujuan untuk menterjemahkan visi politik kerajaan dalam bentuk program dan tindakan-tindakan untuk mencapai matlamat. Mengandungi dua tuju yang melibatkan keputusan-keputusan berasaskan cabang-cabang yang luas. Dasar perindustrian diperkenalkan pada era tahun 50-an dan 60-an, diperkenalkan untuk memperbagaikan ekonomi kerana negara bergantung pada dua bahan komoditi iaitu getah dan biji timah. Dasar Pensyarikatan Malaysia. Pensyarikatan Malaysia bertujuan mewujudkan satu kerjasama yang erat, bermakna dan berkesan di antara pihak sektor awam dengan pihak swasta dalam menjayakan pembangunan negara yang akan membuahkan manfaat yang akan dikecapi oleh kedua-dua pihak. Yang amat berbahagia, Perdana Menteri sendiri menerangkan konsep Pensyarikatan Malaysia memerlukan kedua-dua sektor menghapuskan sikap permusuhan dan sebaliknya bersama berkongsi maklumat, tanggungjawab, cabaran serta memahami polisi objektif dan prosedur. Prosedur dalam usaha mempertingkatkan bangunan sosial, pentadbiran dan ekonomi negara. Dasar penswastaan. Dasar penswastaan ini pertama kali diumumkan sebagai dasar negara oleh kerajaan pada tahun 1983. Ia melambangkan pendekatan baru di dalam dasar pembangunan negara dan ia melengkapkan dasar negara yang lain seperti dasar penswastaan Malaysia yang dibangunkan untuk memberi penekanan ke atas pertambahan peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Dasar Pertanian Negara. Dasar Pertanian Negara telah dilancarkan oleh bekas Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Musa Hitam selaku pengerusi jawatan kuasa Kabinet. Dasar ini dilaksanakan sepenuhnya di bawah rancangan Malaysia kelima. Dasar hala cara baru dalam pembangunan kampung dan luar bandar. Dasar ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan gaya pengeluaran pertanian, meninggikan pendapatan petani dan bekerja di desa dan memudahkan penyampaian perkhidmatan-perkhidmatan serta lain-lain prasarana.
Matlamat dasar ialah untuk mengurangkan kemiskinan di kalangan penduduk di luar bandar dengan memupuk di kalangan penduduk tersebut semangat usaha, bekerjasama di samping menimbulkan sifat-sifat jaya diri dalam usaha ekonomi yang menguntungkan. Akhir sekali ialah pendekatan Perdana Menteri terhadap dasar ekonomi baru. Tun Abdul Razak pindah Tun Hussein pada tahun 1971 sehingga 1975. Tun Hussein On pada tahun 1976 sehingga 1981. Tun Dr. Mahathir pada tahun 1981 sehingga 2003. Datuk Seri Najib pada tahun 2009 sehingga 2018. Soalan kebat yang kedua pula, apakah kerjasama Malaysia dalam dasar ekonomi negara? Kerjasama Malaysia dalam dasar ekonomi baru iaitu aspek politik, aspek ekonomi dan aspek sosial.